1, 2, 3, Empat. 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 Empat bahagian utama. Ataupun Empat. dengan kata lain, ada 3 organ kat situ. Dan ada satu komponen utama itu iaitu darah lah. Sebab dia sistem peredaran darah, jadi darah terlibat lah dalam sistem ni. Okay, cikgu dengar-dengar tu ada tengah masuk lagi. Okay, selamat datang yang baru masuk. Kita dah mula sikit . Cikgu dah share screen, harap semua dapat tengok. Apa dia? Lambat lagi. Okey, sistem peredaran darah manusia, pertama sekali organ yang utama tadi sekali kita perlu tahu ialah jantung. Jantung kita terlibat dalam sistem ni. Kedua ialah peparu. Ketiga ialah salur darah. Salur darah ni dia ada darah lah dalam tu. Salur darah ni macam tiup yang halus yang ada dalam badan kita. Dan yang keempat ialah darah. Ada 4 organ . 4 bahagian utama. Okey, jadi sebelum tu kita kena tahu apa peranan sistem peredaran darah ni. Awak rasa apa pentingnya? Maksudnya macam fungsi peredaran darah dalam badan kita ni. Boleh tak seorang jawab? Tertera pilih nama. Sama siapa yang naik? Kalau dia ada dalam ni, Hasif ada Hasif? Cikgu tak sempat nak check tadi yang masuk. Hasif ada? Ada. Tak ada? Kau yang jawab tu cakap tak ada? Okey, sekejap cikgu tengok. Cikgu pun tak tahu sebab ada naik Iman ada. Okey, sekejap. Okey, tak apa. Kita try pilih nama lain. Awak nampak tak nama keluar? Muslim? Ada Muslim? Cikgu tak sempat nak edit nama yang ada dengan tak ada ni. Cikgu ambil nama guru, nama kelas awak je ni. Kau tak nak mengaku? Ada tak? Tak ada? Tak ada juga. Tak ada juga. Okey. Last lah. Kalau tak ada tak apa. Amalina. Amalina? Rasa-rasa apa fungsi peredaran darah ataupun senang cerita apa fungsi darah kita? Bagi 1 atau 2 perkataan. Ada kan Amalina? Nur Amalina. Nak dengar suara sikit. Cepatlah. Apa fungsi darah dalam badan kita? Atau ada siapa-siapa nak jawab? Takkan left tu kot. Cikgu tanya soalan terus left. Okey, orang lain. Siapa nak jawab? Dalam buku teks pun ada. Sekarang semua tengok buku teks. Apa fungsi sistem ni dalam badan kita? Untuk apa? Seorang jawab. Cepatlah nak teruskan ni. Untuk mengalirkan atau mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh ke seluruh bahagian badan, tubuh badan. Yes. Okey, Mukri jawab kan?
Betul? Ya, ya. Okey, betul. Okey, dia untuk mengangkut. Perkataan asas dia ialah angkut. Angkut ni macam mana nak cakap ah? Dia punggah. Betul? Okey, dia angkut, dia bawa pergi sana, dia bawa pergi sini. Jadi kalau dalam kehidupan harian kita, benda-benda yang mengangkut ni, macam pengangkutan ni, contohnya kereta, motor. Apa fungsi kereta, motor tu? Dia untuk bawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, dalam badan kita, darah tu fungsi dia macam tu. Macam pengangkut. Okey? Dia sebagai kenderaan secara analoginya. Okey? Tu peranan dia. Jadi betul lah Mukri cakap tadi, apa yang dia angkut? Dia tolong angkut oksigen, dia tolong angkut karbon dioksida, dia bawa pergi ke tempat atau ke organ yang sepatutnya. Okey? Kalau oksigen, dia akan bawa ke seluruh badan kita sebab kita nak bergerak, kita perlukan oksigen. Okay, kalau karbon dioksida kita tak perlu. Jadi darah ini juga yang tolong angkut untuk kita singkirkan ataupun kita buang karbon dioksida tu melalui proses pernafasan pula. Okay, jadi darah ni sebagai pengangkut. Okay, tu kata kunci dia, awak kena guna perkataan pengangkut. Okay, jadi cikgu pun dah highlight dekat situ. Fungsi sistem peredaran darah adalah untuk mengangkut. Mengangkut apa? Oksigen, nutrien, air. Dalam darah tu dia boleh ambil air sekali. Dan juga bahan kumuh. Okay, bahan kumuh banyak. Cuma yang awak kenal setakat awak sekolah rendah ni, karbon dioksida dan juga urin. Urin apa dia urin? Ha? Apa tu urin? Pernah dengar tak perkataan urin? Air kencing. Yes, air kencing. Okay, urin tu bahasa sains. Air kencing tu bahasa Melayu biasalah. Ibu tak reti kok. Tengok buku teks. Okay. Kalau urin ataupun air kencing adalah bahan kumuh juga. Jadi darah yang tolong angkut juga pergi ke organ yang sepatutnya untuk kita buang air kencing tu. Kalau karbon dioksida, bahan kumuh tu dia akan bawa pergi ke atas iaitu ke peparu dan ke hidung untuk kita keluarkan balik. Itu cara sistem peredaran darah ini bekerja atau berfungsi. Semua benda dia angkut. Okey. Selepas kita dah tahu ada 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah ni, kita kena tahu secara detail lagi fungsi-fungsi setiap 4 bahagian ni. Contohnya jantung, apa fungsi dia, apa kerja dia? Apa yang dia buat kerja sebelum dia nak bergabung dengan sistem peredaran darah? Peparu dia buat kerja apa? Kalau darah apa fungsi dia? Dan darah ni dia buat kerja macam mana? Kita kena tahu satu. Okey, kita tengok dulu jantung. Ada baru masuk ke ni? Okey, kenapa tadi left? Sebab tanya soalan. Tanya soalan terus left. Masuk balik Lepas tu tutup speaker. Tak dengar. Tak kat Yaya. Okey. Apa fungsi jantung? Kita tengok satu-satu. Sama je dalam buku teks yang dalam nota dia yang warna kuning tu. Muka surat 28. Cuma tu dia buat ayat panjang-panjang. Cikgu ringkaskan jadi poin-poin supaya awak nampak dengan jelas fungsi dia. Okey. Organ jantung ini adalah fungsi dia mengepam darah. Fungsi dia. Kerja dia mengepam darah ke mana? Pertama ke peparu. Kedua ke seluruh badan. Ada 2 tempat yang dia pam. Bila ada 2 tempat, sebab itulah jantung kita terbahagi kepada 2 bahagian. Sebab satu bahagian nak fokus kepada pergi peparu, satu bahagian lagi lebih fokus kepada seluruh badan. Okey. Jantung dengan peparu ni dekat juga kan? Kalau kita tengok gambar ni.
jantung dengan peparu ni dia duduk di bahagian dada kita juga. Nampak tak? Semua dapat rasa jantung masing-masing. Nampak. Kalau pegang dada tu kan, dia rasa berdegup tu jantung. Kalau dada awak tinggi, naik turun tu peparu awak sedang kembang, sedang mengecut, sedang kembang, sedang mengecut tu peparu. Jadi mereka ni duduk sebenarnya dekat saja. Okey, jadi bila kerja jantung ialah untuk mengepam, satu bahagian mengepam ke peparu, satu bahagian mengepam ke semua badan kita. Jadi awak rasa adakah jantung kita ni dua bahagian tu sama saiz? Tidak. Tidak. Okey? Sebabnya yang bahagian pam ke peparu, peparu kita dekat je. Jadi bahagian dia punya saiz dia kecil sedikit. Yang nak pam ke seluruh badan ni, nak pergi ke sampai otak, sampai hujung kaki kita, jadi bahagian dia besar sikit. Okey, jadi yang belah mana besar awak rasa? Kiri ke kanan? Kanan. Sure? Yang nak pam ke seluruh badan. Cuba tengok ayat yang ketiga. Poin yang ketiga kat sini. Okay. Bahagian kiri mengandungi lebih oksigen untuk dipam ke seluruh badan. Okay. Yang banyak oksigen tu yang dia nak hantar pergi ke seluruh badan kita. Sebab otak kita, kaki kita semua nak guna oksigen. Jadi kerja yang jantung belah kiri ni yang buat kerja. Dia akan pam ke seluruh badan kita. Dan bahagian kanan pula, dia maksudnya dia balik semula. Kenapa dia nak balik? Balik ke mana? Dia nak balik ke peparu balik sebab dia nak hantar balik karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel badan kita. Kita guna oksigen, kita tak save karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tu diangkut oleh darah, pergi ke jantung, jantung akan pam ke peparu balik. Kejap lagi kalau awak tengok jauh sikit bergambar. Kejap lagi kalau awak tengok gambar rajah tu awak lebih faham. Okay, cuma sekarang awak dah faham jantung kita ada dua bahagian, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri tu besar sikit, kanan tu kecil sikit. Okay, jelas untuk jantung? Jelas. Okay, kita tengok bahagian yang kedua ataupun organ yang kedua ialah peparu. Peparu ni awak dah kenal daripada darjah 4 lagi dalam sistem pernafasan. Tapi masa tu awak tak belajar lagi berkait dengan jantung. Tapi masa tu pun ramai lagi kalau soalan keluar organ yang terlibat dengan pernafasan, ramai jawab jantung. Tertukar jantung dengan peparu. Jadi awak kena tahu betul-betul peparu kita berkaitan dengan pernafasan. Jantung berkaitan dengan mengepam darah. Okey, tapi dia orang bekerja sekali sebab tu dia namakan sistem. Okey, peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas. Kerja dia tukar gas je. Okey, dia ambil oksigen dari luar, dia salurkan ke darah. Lepas tu yang badan kita hasilkan karbon dioksida, dia tolong keluarkan. Okey, tu kerja dia. Boleh? Boleh nampak beza tak dengan jantung? Boleh. Kan? Okey, bagus. Tu kerja peparu. Peparu berkaitan pernafasan. Okey, seterusnya bahagian yang ketiga. Okey. Bahagian yang ketiga ialah salur darah. Salur darah pentinglah dalam sistem ni. Bukan darah, salur dia, jalan dia. Ada yang baru masuk lagi? Tak ada dah. Okey. Salur ni ialah tiup dia. Macam pipe tu kan. Okey. Jadi dalam tu baru ada darah. Okay, tiup atau laluan dipanggil untuk darah mengalir. Okay. Darah ni kalau bentuk jirim dia ialah cecair yang lebih pekat daripada air. Tapi dia masih lagi cecair sebab dia boleh mengalir. Okey, yang seterusnya keranan salur darah ni dia mengangkut darah lah. Maksudnya dia menjadi laluan kepada darah sebenarnya. Darah tu yang bergerak. Okey. Jadi dia kena ada salur supaya salur tu darah tu boleh pergi ke seluruh badan.
Kalau tak ada salur, dia tak boleh nak fokus kat mana dia nak pergi. Sebab ibu nak tengok dia nampak ke tak. Tak apalah, ya nak left pun tak apa. Okey. Dan yang terakhir, semestinya darah. Dalam sistem peredaran darah, semestinya darah kena ada lah. Okey. Apa peranan darah ni? Pertama, dia mengalir lah. Apa kerja dia buat? Dia mengalir lah dalam saluran tadi. Kerja yang dia buat. Yang kedua tadi, kita dah cakap peranan utama dia adalah untuk mengangkut. Mengangkut apa? Oksigen, air, nutrien, bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, jadi jelas tak 4 peranan ataupun 4 fungsi organ ni? Tak boleh tertukar-tukar. Walaupun mereka berempat ini membuat kerja masing-masing, tapi mereka perlu bergabung bersama. Kalau satu organ rosak, dia akan mengganggu satu sistem tu. Sebab tu nama dia sistem. Macam mesin ni kan, mesin dekat kilang kan, dia bersambung. Yang ni tolong packing, yang ni tolong gum, yang ni tolong bubuh stiker. Tapi kalau satu bahagian dia masalah, semua jam. Macam tu juga sistem dalam badan kita. Okay? Ataupun secara mudahnya cikgu buat analogi ni. Dapat tengok tak gambar kartun cikgu tunjuk tu? Nampak? Okey, nampak. Ini adalah kita panggil perumpamaan sebab okey, bagus. Cikgu nak awak senang ingat dan senang faham. Okey, cikgu terfikir untuk tunjuk ke awak analogi. Dia panggil analogi. Analogi ni maksudnya bukan benda betul tapi kita nak faham, kita samakan dengan situasi ni. Okey. Pertama sekali awak tengok jalan raya. Cara buat jalan raya tu, awak kena anggap peranan jalan raya tu sebagai laluan kita nak jalan kereta, motor ke jalan apa semua kan. Dia sebagai salur darah. Okey, jalan raya tu macam salur darah. Okey, atas jalan raya tu akan ada kenderaan kan? Kenderaan, pengangkutan. Okey, pengangkut kita ialah darah. Jadi kereta tu macam darah lah. Peranan kereta tu macam seolah-olah peranan darah juga. Okey, siapa yang akan naik kereta tu? Kita, yes, manusia. Manusia lah selalu yang drive kereta, naik kereta tu manusia. Jadi manusia ni dia nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. Macam saya pagi tadi dari rumah nak datang sekolah, dia ada destinasi. Okey, jadi manusia sekarang peranan dia ialah macam oksigen, karbon, CO2 tu ialah ringkasan daripada perkataan karbon dioksida. Okey, tu ialah simbol kimia. Okey, pengetahuan baru bagi awak. CO2. 2 tu patutnya kita kena tulis kecil ya. CO2 dipanggil. Kalau oksigen O2. O2. Okey. Jadi oksigen, karbon dioksida, nutrien, air semua tu dia macam manusia lah sebab dia akan naik kereta tu. Jadi darah akan ambil bahan kumuh semua tu, oksigen, CO2 tu untuk masuk dalam dia dan bergerak di atas jalan raya ataupun salur darah. Okey, dia nak pergi mana? destinasi. Satu destinasi, yes. Destinasi yang hendak dituju tu lah darah tu akan pergi, sama ada dia pergi jantung, sama ada dia pergi ke peparu ataupun dia akan pergi ke seluruh sel badan atau seluruh badan. 3 destinasi yang darah akan fokus untuk pergi. Bergantung kepada keadaan darah tu. Kalau dia banyak oksigen, dia akan pergi ke seluruh badan. Kalau dia kurang oksigen ataupun karbon dioksida dia dah lebih, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke jantung semula dan jantung akan tolak ke mana? Peparu, yes. Nak keluar balik. Sebab benda yang kita tak nak iaitu karbon dioksida, kita akan hembus. Kita akan hembus nafas. Okay? Awak tak boleh lupa ni, pernafasan dengan sistem peredaran darah ni dia duduk sekali juga. Dia akan berkait. Dia akan buang karbon dioksida tu ke peparu. Sebab itu jantung
darah kita akan pergi ke jantung balik dan jantung akan pump ke peparu semula. So benda ni akan berlaku selagi kita hidup. Okay? Sistem ini selagi awak sihat, selagi awak hidup, dia akan berlaku. Melainkan dia ada gangguan dari mana-mana bahagian yang masalah. Contoh ada masalah jantung, masalah peparu, dia akan ada gangguan. Sebab itu penting untuk kita jaga kesihatan. Okey, boleh faham tak cikgu samakan dengan jalan raya, kereta semua ni? Lebih faham tak? Ya, boleh faham. Lebih faham kan? Faham. Okey, bagus. Faham. Sekejap lagi kita tanya. Faham. Dengan left pula. Tanya soalan left meeting. Kita tanya tu kan left. Kembar. Okey. Kita dah habis satu point yang atas tu. Cikgu dah memerihalkan semua fungsi bahagian utama tu kan. 4 tu awak dah faham, dah jelas. Kita nak pergi yang kedua. Nak ada sikit lagi masa. Kita nak pergi yang kedua iaitu melakar. Maksudnya semua murid tahun 5 kena pandai melakar. Maksudnya bukan awak faham saja. Kena pandai lukis. Melakar tu lukis lah. Melukis laluan peredaran darah yang lebih oksigen. Kalau ikut dalam buku teks, awak boleh tengok muka surat 30. Yang ada buku teks boleh tengok 30. Itu kita kena pandai lukis, kena pandai warna. Warna tu bukan apa, dia untuk awak boleh membezakan yang mana darah banyak oksigen, yang mana darah kurang oksigen ataupun banyak karbon dioksida. Dalam buku teks yang warna merah sebenarnya banyak oksigen ke kurang? Banyak. Yes. Darah lebih oksigen dia warnakan dengan merah. Okay, kita akan warna dengan merah jugalah, kita jangan tukar. Nanti awak keliru. Jadi kita anggap darah kita kan memang warna merah. Jadi kenapa dia warna merah? Kerana dia ada banyak oksigen. Sebab dia nak angkut oksigen yang utama sekali, nak ke seluruh badan. Okey, bila dia dah kurang oksigen sebab badan kita, sel-sel badan kita dah guna, badan kita akan bebaskan karbon dioksida. Darah kita diwarnakan dengan biru tapi yang sebenarnya tak jadilah biru. Dalam badan kita tak jadi biru. Okey, cuma dalam buku teks dia nak awak bezakan. Okey, bila dia jadi biru, darah tu akan diangkut balik ke jantung dan seterusnya ditolak ke peparu. Okey ni. Okey, cikgu labelkan dekat sini yang warna merah tu nombor 1, warna biru tu nombor 2. Supaya awak, benda ni dia tak ada 1, 2 sebenarnya. Dia sentiasa berlaku. Dia sentiasa berlaku selagi kita hidup, selagi jantung kita berdegup. Tapi untuk awak faham, awak mulakan dengan bahagian warna merah dulu. Kita mulakan dengan seolah-olah kita menyedut nafas dulu, menyedut udara. Bila kita sedut udara, kita sedang sedut oksigen ke karbon dioksida? Oksigen. Oksigen. Yes, manusia memerlukan oksigen. Tumbuhan yang terbalik. Tumbuhan yang ambil karbon dioksida. Tapi kita ambil oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita sedut, sebab tu cikgu suka mula dari sini dulu. Nombor 1. Bila kita sedut, dia akan masuk ke peparu. Peparu akan salur darah di dalam peparu ni akan bawa darah yang mengandungi oksigen pergi ke jantung dulu. Kenapa dia pergi ke jantung dulu, dia tak pergi ke semua seluruh badan? Sebab jantung je yang mampu menolak darah ataupun mengepam. Sebab peparu dia tak boleh pam. Peparu ni dia hanya ada salur darah sahaja. Jadi dia alirkan saja darah. Dia alirkan saja darah ke jantung yang banyak oksigen. Lepas tu jantung ni tolong pam ke seluruh badan. Pergi ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke pinggang, ke perut, semua dia pergi. Lepas dah guna, badan-badan kita ni keluarkan karbon dioksida, dia akan hantar balik masuk ke jantung kanan. Ni kanan ni kiri, ni kanan. Kenapa dia masuk jantung balik? Sebab kita tak mampu nak tolak pergi ke peparu terus.
Jadi bahagian kanan ini yang akan tolak pergi ke peparu dan peparu akan keluarkan karbon dioksida. Siapa yang masih buka speaker? Nazif, awak buka speaker ke? Dia jadi mengganggu. Okey, bagus. Okey, jadi awak boleh faham tak gambar rajah ni? Kejap lagi kalau awak lukis, awak akan lagi faham. Boleh setakat ni? Ada nak tanya? Tak ada lagi. Tak ada. Okey, ini cikgu sama juga yang tadi. Ini sama juga tadi. Cuma yang ni cikgu pecahkan. Menjadi macam jadi step-step dia, laluan dia. Yang mana yang mengatakan 4 bahagian utama terlibat, masa ni dia terlibat semua. Pertama peparu, dia mula dengan peparu. Darah yang banyak oksigen iaitu kita dapat daripada sedut nafas akan dibawa ke jantung. Sebelah mana dulu? Kiri. Ha? Ada ke cikgu tengah mengajar siapa ni? Senyap sunyi je ni. Sebelah kiri ke kanan dulu? Kiri kan? Tadi kita cakap kan jantung yang besar belah kiri. Dia bawa pergi belah kiri dulu sebab bahagian kiri ini akan pump ke seluruh badan. Okey, bila dah sampai ke seluruh badan, badan pun guna, badan akan hasilkan bahan kumuh. Okey, sebenarnya tadi masa gambar kereta apa semua, cikgu kena bagi tahu juga asap. Kereta tu kalau kita bergerak akan keluarkan apa? Asap kan? Asap yang kita tak nampak lah, kereta yang rosak baru nampak asap banyak. Okey, asap tu ialah benda yang disingkirkan. Sama juga dalam badan kita, sel badan kita, kalau kita melakukan aktiviti kita akan hasilkan bahan kumuh. Bahan kumuh ni kita perlu buang, singkirkan. Okey, jadi karbon dioksida, contohnya karbon dioksida ada dalam darah ni diangkut pergi semula ke jantung kanan. Dan jantung kanan akan pump ke peparu akan keluarkan karbon dioksida tadi melalui hembusan nafas. Jadi kalau awak tengok balik benda yang berlaku kat diri awak sedut dengan hembus nafas tu lama ke? Beza sedut dengan hembus lama ke tak? Sekejap je kan? Sekali buat je kan? Sekali. Maksudnya sistem ini berlaku sangat cepat. Sistem ni berlaku sangat cepat dan berulang banyak kali dalam badan kita. Okey? Sentiasa sedut oksigen, sentiasa hembus karbon dioksida. Tapi sebelum awak hembus, rupa-rupanya oksigen itu telah melalui proses sistem peredaran darah ni. Masa awak belajar darjah 4, awak tak belajar sistem peredaran darah ni. Awak belajar sedut nafas dengan hembus nafas. Awak hanya fokus kepada udara. Yang ini awak fokus balik macam mana udara tu dibawa ke dalam badan dan dikeluarkan balik melalui darah. Okey? Tu dia bagi perkaitannya dengan pernafasan. Okey, sebenarnya kita dah habis. Minggu depan awak mungkin dah mula dapat ambil file yang macam tahun lepas tu kan. Yang ambil dah hantar file tu. Kita akan buat aktiviti ni. Dalam buku teks ada muka surat 32. Yes. Kita perlukan straw yang berwarna macam tu. Cikgu dah beli, cikgu dah order, cikgu akan bagi kat awak. Awak tak perlu cari. Sebab straw memang banyak tapi untuk dapat yang warna macam ni mungkin susah awak nak cari. Saya dah order, tunggu benda tu sampai. Kalau dah ada, saya akan masukkan dalam file awak. Okey. Jadi awak akan buat mungkin minggu depan lah. Minggu ni tak done. Tak sempat. Minggu tak sempat. Cuma mungkin dalam minggu ni kalau awak ada bahan seperti manila card tu awak boleh dah beli. Simpan manila card. Gambar tu kalau siapa yang ada internet kat rumah boleh Google dan print. Atau siapa yang suka melukis boleh lukis. Lukis dulu. Cuma minggu depan awak tunggu straw je dari saya. Okey. Okay. Ni projek lah. Dia jadi macam projek lah. Apa dia? Ada soalan?
Nak hantar ke cikgu ke? Kena hantar biasalah, angkat gambar je lah cikgu rasa yang ni. Sebab nak buat dalam file pun besar, lepas tu nanti rosak. Jadi awak lah siap awak angkat gambar. Okey. Tapi kita buat minggu depan, tunggu awak dapat straw. Untuk minggu ni, kita buat ni, tugasan ni. Sebenarnya cikgu dah bagi tahu dah tadi, sebab cikgu bagi tahu awal kalau ada yang tak dapat masuk GM cikgu pagi ni ada 15 orang. Agak ramai tu. Saya nak siap dah. Nak siap dah sebab awak dah buat mula tadi. Okey. Salin nota dari slide ataupun slide ni maksudnya saya akan bagi kejap lagi ataupun GM. Ataupun buku teks. Yes. Buku teks tu nota yang warna kuning ni sahaja. Ya, saya stop ya. Nampak cikgu? Nota kuning maksudnya nota tentang jantung, nota tentang peparu, tentang salur darah dan tentang darah. 4 fungsi bahagian utama sahaja awak salin. Okey. 1, 2, 3. Jantung tadi panjang jugalah kat sini dia buat ayat. Kalau awak tengok slide saya dia pendek sikit. Kejap lagi saya cuba hantar slide dalam WhatsApp. Siapa yang dah salinan buku teks tak ada masalah. Okey, tu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua awak perlu melakar ni. Saya nak awak lukis balik je ni. Gambar ni. Macam mana? Dan warna ya. Biru dan merah juga. Kalau boleh dalam satu muka surat. Buku awak buku panjang kan? Buku macam buku amali ya. Ambil bahagian kosong ke, buat satu muka tu. Tajuk dia laluan peredaran darah manusia. Saya rasa itu tugasan awak untuk sesi kali ni. Tapi saya dah masukkan latihan dalam file sebenarnya. So tunggu sahaja arahan hari apa awak dapat file. Dan dalam tu dah ada latihan tentang sistem rangka dan juga sistem darah. Ada 2 tajuk latihan. Kalau awak dapat awak buat je lah. Boleh? Boleh. Cuma hari ni tak ada latihan lah. Hari ni kita buat nota. Nota muka surat, cikgu ulang balik, muka surat 28 dan 29 dan juga lakaran muka surat 30. Nota yang warna kuning tu cikgu. Ya. Yang warna kuning terang sahaja. Dia ada kuning lembut ni, tak perlu. Dialog ni tak payah. Yang terang ni ialah fungsi setiap bahagian utama. Fungsi jantung, fungsi peparu, fungsi salur darah dan fungsi darah. 4 dia. Rajin lukis kalau nak lukis. Tak nak lukis pun tak apa. Tapi yang penting yang kedua, sistem peredaran darah, laluan dia kena lukis. Yang ni memang nak lukis. Sebab dia ada dalam tahap penguasaan awak boleh melakar. Kalau tak boleh, awak tak dapat tahap penguasaan. Ya. Yang muka surat 30 tu kena lukis kan? Ya, lukis yang tengah ni je. Tak payahlah lukis cikgu dia ni. Yang tengah ni. Lukis dan labelkan warna. Dan awak kena tulis jugalah petunjuk ni. Petunjuk yang dia kata merah ialah lebih oksigen, biru ialah lebih karbon dioksida. Lukisan ni dan petunjuk ni. Cikgu ni tak payah. Okey, boleh? Boleh. Okey, cikgu rasa habis dah sejam dengan awak sebab lepas ni saya nak jumpa budak tahun 6 pula. Okey. Untuk file tu nanti awak dapat, tak apalah saya akan bagi arahan seterusnya, tak apa. Okey, ada soalan tak tentang tajuk kita hari ni? Sistem peredaran darah manusia. Jelas tak cikgu? Tak ada. Ada. Jelas. Jelas. Hey. Kita dapat hari ni 14 orang. Bolehlah separuh. Kita ada 34 semua. Masuk GM 14. Mungkin yang lain tu line tak kuat ke. Sebab kalau respon WhatsApp banyak lagi pada 14. Maksudnya mungkin line dia ada masalah. Atau dia tak boleh nak masuk waktu ni. Nanti dia tengoklah YouTube. Cikgu dah rakam. Nanti cikgu akan upload.
kat YouTube dia boleh tengok bila-bila. Awak pun Okay. boleh tengok balik. Kalau rasa terlupa lagi tentang ni boleh tengok balik. Okey, boleh cikgu left sekarang. Oh. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay. Jadi kita ada Okay, okay, sejam okay, lagi. okay. Sampai 12.30 ada sign. Awak boleh buatkan, siapkan. Jangan tangguh. Tak payah Terima fikir kasih apa-apa. cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Cikgu. juga dapat bagi tumpuan Buat dengan esek baik. ni. Okay, bye. 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 Kamera, tunjuk muka. Dah lah cikgu tak kenal awak lagi. Buka kamera sekarang. Ya. Oh. Okey. Tengok Bye. muka. Kau ada tak mandi lagi? Tak mandi dah. Mandi dah? Belajar kena mandi dulu. Makan. Sarapan dah? 11 dah? Dah. Okay, dah. 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 Okey lah, sambung buat kerja. Cikgu tamatkan kat Ya. sini ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Salam. Asamida. Bye. Bye. Hello. Hai Kak.